Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi berpeluang bersama dalam kita mengikuti pengajian ilmu fiqh yang sebelum ini kita telah pun membicarakan tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan perlakuan makruh ketika kita berwuduk. Dan pada hari ini kita akan membicarakan perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita sudah ada beberapa tajuk sebelum ini, iaitu perkara-perkara sunat, perkara-perkara makruh, dan pada hari ini perkara yang membatalkan wuduk. Tuan-tuan sekalian, apabila kita berwuduk, maka kita dikatakan di dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berhadas. Dan ketika itu beberapa amalan ibadat boleh kita lakukan. InsyaAllah kita akan jumpa ke hadapan. Dan apabila kita berwuduk, tiba-tiba wuduk kita terbatal. Jadi kita nak tahu apa perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu. Kita lihat. Yang pertama, semua yang keluar daripada qubul dan dubur seperti kencing, tahi, darah, kentut dan lain-lain. Baik, kita lihat satu persatu. Yes, apa juga yang keluar daripada qubul, iaitu kemaluan, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan juga dubur, yakni laluan sebelah belakang, iaitu najis, ya, besar. Ya, antaranya kalau kubur seperti kencing, seperti tahi, iaitu buang air besar, darah, mungkin keluar darah, dan juga angin. Nanti dan ada yang lain-lainnya. Kemungkinan akan berlaku begitu. Ya, cuma adat kebiasaannya bagi kedua-dua anggota ini, yakni qubul dan dubur ini, biasanya itulah kencing, ya, tahi, mungkin darah, ya. Itu di antara perkara-perkara yang kemungkinan, ya, yang akan keluar daripada dua anggota ini. Baik. Apabila keluar sesuatu daripada sama ada kedua-dua anggota ini ataupun salah satu daripada dua anggota ini, maka terbatallah wuduk seseorang itu. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya, saya ambil pendek sahaja, iaitu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Tempat buang air. Jadi apabila seseorang pergi ke bilik air, pergi ke tandas, maka bolehlah kita fahamkan bahawasanya orang itu ada hajat yang perlu nak diqadahkan. Tidak ada sebab seseorang tiba-tiba nak masuk sahaja duduk di dalam tandas atau di dalam bilik air. Ya, tidak berlaku begitu. Jadi kebiasaannya apabila seorang itu pergi ke tandas, pergi ke bilik air, maka dia akan melakukan sesuatu qada hajat. Jadi dalam ayat ini menyebut, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Berarti apabila dia melakukan proses pembuangan air besar atau air kecil, kalau sebelumnya itu dia mempunyai wuduk, maka dengan sebab proses itu dia, maka wuduknya terbatal. Ya, wuduknya terbatal.
Dan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima solat seseorang daripada kamu apabila ia berhadas, sehinggalah dia berwuduk. Lalu seorang lelaki penduduk Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, apakah hadas tersebut, wahai Abu Hurairah? Dia tanya, apa yang katakan hadas tadi? Ya, lalu dijawab oleh Abu Hurairah, dia kata, ia adalah kentut yang senyap ataupun kentut yang berbunyi. Sebab dalam bahasa Arab ni, ya, kalau kentut yang senyap tu dipanggil pusaun. Ya, tiba-tiba bau je. Tak tahu siapa yang kentut. Ya, tiba-tiba berbau. Itu dipanggil pusaun. Kalau yang bunyi kuat, ya, itu dipanggil duratun. Jadi di sini menunjukkan bukan sekadar air ataupun hadas air besar atau air kecil, ya, tetapi angin yang keluar daripada dubur itu juga disifatkan sebagai penyebab kepada terbatalnya wuduk. Dikiaskan perkara yang tersebut dengan semua benda yang keluar, apa juga yang keluar daripada kubul ataupun dubur ini, sekalipun benda yang keluar itu suci. Apa dia benda yang keluar dari kubul? Ya, suci, iaitu air mani. Ya, sebab selain daripada kencing yang keluar daripada kubul, iaitu air mani, air mazi, air wadi. Ya, air mazi dan air wadi itu najis, manakala air mani adalah suci. Bukan maksudnya halal, tetapi air itu suci sebab dia asas kepada kejadian segala makhluk, sama ada air mani manusia ataupun air mani binatang selain daripada anjing dan babi. Itu dikata di sini, dikata dikiaskan kepada semua yang tadi, ya, apa-apa yang keluar daripada kubul ataupun dubur walaupun suci, artinya menyebabkan wuduk terbatal. Seterusnya, yang kedua, perkara yang menyebabkan terbatalnya wuduk, iaitu tidur yang tidak tetap. Ini kita ambil contoh lah. Kita pergi hari Jumaat, pergi masjid, sementara nak menunggu kepada masuknya waktu dan khatib akan berkhutbah, maka kita duduk bersila di dalam masjid. Ada keadaan orang yang duduk tetap papan punggung dia, ya, tegak je, seperti orang yang bersandar di dinding. Tetapi ada orang yang duduk walaupun bersila, tetapi dia menunduk ke hadapan, menyebabkan papan punggungnya terangkat. Jadi yang dikehendaki di sini, ya, tidur yang tidak tetap. Apa dia maksudnya? Ialah duduk dalam keadaan punggung yang bertaup rapat dengan lantai. Itu yang keadaan dikatakan tetap. Ya, kita duduk bersila dalam keadaan papan punggung kita rapat ke lantai. Itu dikata duduk tidur yang tetap. Manakala maksud yang dikatakan tidak tetap tadi ialah terdapat rongga di antara punggung dan lantai. Seumpama saya sebut tadi, seorang yang duduk bersila tetapi dia tunduk ke hadapan. Ya, dia tunduk ke hadapan mengakibatkan papan punggungnya terangkat, maka itu dikatakan tidak tetap. Jadi bagi mereka yang tidur dalam kedudukan tetap papan punggungnya, maka wuduknya tidak terbatal.
walaupun dia terlelap. Ya, manakala yang tidak tetap papan ponggongnya, maka wuduknya terbatal. Ya. Dalam hadis Rasulullah menyebut, man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwuduk. Jadi ulama-ulama membahaskan hadis ini dengan membuat dua contoh, iaitu duduk yang tetap papan ponggongnya dan duduk yang tidak tetap papan ponggongnya. Kerana orang yang duduk dalam keadaan tetap papan ponggongnya, sebab apabila kalaulah misal kata terkeluar angin, ya, dia nak terkentut umpamanya, dia akan terasa terhimpit, maka dia akan tersadar. Tetapi kalau seorang yang duduk dalam keadaan tidak tetap papan punggungnya, mungkin angin keluar sedangkan dia tidak sadar. Maka itulah Rasulullah menyebut, siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwuduk. Dalam hadis yang lain, ya, disebut Bilal ataupun muazzin telah pun iqamah, sedangkan baginda masih lagi bercakap-cakap dengan seorang lelaki, dan sahabat menunggu. Terlalu lama perbualan di antara baginda Rasulullah dan lelaki tersebut, sehingga sahabat-sahabat tertidur. Apabila baginda selesai daripada percakapannya dengan lelaki tersebut, baginda terus mengimamkan solat, dan para sahabat terus bangun sembahyang. Jadi mereka tidak berwuduk, tidak pergi berwuduk. Ini menunjukkan, ya, wuduk mereka tidak terbatal dalam keadaan mereka duduk yang tetap papan punggungnya. Yang ketiga, hilang akal. Ya, kita itu sebabnya kelebihan manusia, makhluk manusia ni ialah akal dibandingkan dengan makhluk-makhluk bernyawa yang lain, dibandingkan dengan binatang. Mereka juga bernyawa, ada perasaan, tetapi tidak ada akal. Manusia diberi akal. Itulah kelebihannya manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi akal ini hendaklah dipelihara, hendaklah dijaga dengan baik. Jadi apabila seseorang yang berwuduk tiba-tiba hilang akal, ya, disebabkan sama ada mabuk, ya, ataupun pitam, ataupun sakit, ataupun gila. Ini kita nampak, ya, contohnya diberi, ya, iaitu mabuk, pitam, sakit yang menyebabkan hilang akal, ataupun gila. Memang hilang akal, gila. Jadi seseorang yang mendapati mana-mana daripada sifat-sifat ini, maka akan menyebabkan wuduknya terbatal. Ya, terbatal sebab dalam keadaan hilang akal, mana seorang dapat mengingati dan dapat mengetahui apa sesuatu yang berlaku kepada dirinya. Mungkin pada waktu itu dia angin terkeluar daripada kubulnya, ya? Daripada duburnya. Jadi ini yang menyebabkan, ya, keadaan yang apabila hilang akal, maka seseorang itu, ya, terbatallah wuduknya. Dan yang keempat, seseorang lelaki menyentuh isterinya, ini menyentuh perempuan, ataupun menyentuh perempuan ajnabi, perempuan selain isteri. Ya, seorang suami tersentuh ataupun menyentuh isterinya dalam keadaan dia berwuduk, ataupun seorang isteri menyentuh suaminya dalam keadaan dia berwuduk, maka wuduk mereka akan terbatal. Begitu juga menyentuh ajnabi, seorang lelaki menyentuh seorang perempuan lain yang halal berkahwin dengannya. Artinya kalau mereka nak berkahwin, tidak ada halangan syarak
itu dikatakan halal berkahwin. Ya, maka apabila berlaku persentuhan ini, maka terbatallah wudunya. Ya, sungguh pun begitu. Seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang perempuan, walaupun perempuan itu isterinya, terbatal wudu apabila disentuh. Tetapi dengan mentuanya, ibu mertuanya, itu mak kepada isterinya, kalau tersentuh, itu tidak terbatal wudunya. Begitu juga dengan menantu perempuan tersentuh dengan bapa mertua, bapa suami, tidak terbatal sebab mereka telah pun dikira sebagai musaharah yang dikatakan dah termasuk dalam kumpulan mahram. Jadi tak terbatal. Ini yang kata terbatal, yang bukan ataupun yang halal bagi mereka untuk berkahwin. Maka apabila berlaku persentuhan, maka terbatal wudu. Dalilnya ayat Al-Quran, "Aw lamastumun nisa", ataupun kamu bersentuh dengan perempuan. Kita membicarakan perkara ini di dalam mazhab Syafi'i. Dan yang kelima, ini yang terakhir, ya, perkara yang membatalkan wudu yang terakhir, iaitu menyentuh kemaluan manusia, sama ada diri sendiri ataupun kemaluan orang lain. Ya, itu dia, menyentuh kemaluan. Ya, sama ada menyentuh kemaluan sendiri ataupun menyentuh kemaluan orang lain, termasuk juga binatang. Ya, sama ada kubul atau dubur. Dia sentuh, ya, sama ada kubul atau dubur, ya, dengan tapak tangan. Arti tapak tangan ini tapak tangan, kita kata perut, tapak tangan dan perut jari itu ya dikatakan tapak tangan, ya. Dan perut jari tanpa berlapik, arti bersentuh secara terus. Kalau berlapik dengan alas, kain ke apa ke, maka tidak terbatal. Yang disebut sini ialah perut tapak tangan. Ya, kalau belakang tangan, maka belakang tangan tidak membatalkan. Jadi yang dikehendaki di sini perkara yang membatalkan, ya, apabila bersentuh, ya, kubul ataupun dubur dengan tapak tangan tanpa berlapik, maka membatalkan wuduk seseorang itu. Itulah 5 perkara, ya, 5 perkara yang mana-mana salah satu daripadanya akan menyebabkan terbatalnya wuduk seseorang yang apabila sebelumnya dia dalam keadaan suci. Ya, tapi kalau dia memang tak berwuduk, belum berwuduk, tak ada masalah lah berlaku 5 perkara ni sebab dia memang tidak dalam keadaan bersuci. Jadi yang kita kehendaki di sini, apabila seorang dalam keadaan bersuci, berlaku mana-mana daripada 5 perkara ini, maka terbatallah wuduknya. Dan apabila dia ingin melakukan sesuatu perkara yang perlu kepada wuduk, maka dia hendaklah terlebih dulu berwuduk. Jadi kita berhenti seketika dan nanti kita sambung lagi, insya-Allah.